Saudara, kita mulakan segmen Lintas Langsung pagi ini dengan perkembangan berita di Sarawak. Terus saja bersama rakan penyampai Abang Muasili di studio BRTM Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehat sejiwa. Kerajaan negeri menyokong hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menandatangani Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA yang akan dibentangkan pada persidangan khas Parlimen pada 26 hingga 28 hari bulan ini. Menurut Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem, polisi perdagangan secara terbuka seperti TPPA adalah penting bagi menjadikan Malaysia lebih berdaya saing dengan kuasa-kuasa ekonomi lain dalam dunia globalisasi kini. Katanya perundingan TPPA dilakukan berasaskan perlembagaan negara dan ia memberi kuasa kepada kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang seragam serta menjamin hak kepentingan negara. Beliau turut memaklumkan hak kepentingan Bumiputera khususnya di Sarawak akan terus terjamin dan yakin pelaksanaan TPPA tidak membawa kesan terhadap harga tanah adat Bumiputera NCR. Tan Sri Adnan memberitahu demikian selepas menghadiri taklimat khas Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik Anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI di Kuching. Taklimat disampaikan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, dan turut dihadiri Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri positif terhadap Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA yang dijangka akan menjadikan Malaysia lebih berdaya saing dalam ekonomi dunia globalisasi. Menurut Menteri Pembangunan Perindustrian Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Malaysia akan ketinggalan dari sudut pembangunan ekonomi berbanding dengan negara-negara di rantau Asia yang lain sekiranya tidak menandatangani perjanjian tersebut. Namun begitu, kerajaan perlu memastikan pelaksanaan TPPA tidak akan membawa kesan buruk terhadap kepentingan negeri. Ini termasuklah isu-isu yang melibatkan hak Bumiputera dan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana IKS, industri gas dan minyak, selain perkayuan serta minyak sawit yang merupakan sumber ekonomi utama di negeri ini. Beliau berucap merasmikan taklimat TPPA Anjuran MITI yang berlangsung di Bandaraya Kuching. Kira-kira 800 peserta yang terdiri daripada pemain-pemain industri, badan-badan bukan kerajaan, NGO, agensi-agensi kerajaan dan penjawat awam menghadiri taklimat berkenaan. Kementerian Kerja Raya berkemungkinan akan mengalami potongan bajet sejumlah 3.5% bagi perbelanjaan operasi dalam pengubahsuaian bajet 2016. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan perbelanjaan pembangunan tidak akan terjejas di bawah semakan semula bajet berkenaan. Walaupun dikurangkan, ianya tidak akan menjejaskan performance Kementerian Kerja Raya khususnya. We will be committed to make sure that the services to the rakyat akan sentiasa ditingkatkan. Datuk Seri Fadilah berkata pada sidang media selepas merasmikan penutupan program inovasi sosial MOSTI, latihan peningkatan dan kecekapan keselamatan siber dan maklumat di Bandaraya Kuching. Beliau menambah kerajaan akan mencari jalan untuk mengoptimumkan perbelanjaan operasi sedia ada selain mengamalkan penjimatan kos bagi kesejahteraan rakyat. Peruntukan asal perbelanjaan operasi berjumlah lebih 2 bilion ringgit dalam pembentangan bajet 2016 pada Oktober tahun lalu, antara lain melibatkan penyelenggaraan jalan raya, infrastruktur dan bangunan. Pengubahsuaian bajet 2016 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 28 hari bulan ini bertujuan menampung pendapatan negara yang berkurangan akibat daripada harga minyak yang lebih rendah dan ketidaktentuan ekonomi global. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan Bilik Gerakan Pemuda Barisan Nasional BN Negeri bagi membantu melancarkan pilihan raya negeri bakal diterajui oleh pemuda BN Sarawak. Beliau menegaskan demikian ketika menyangka laporan media yang menyatakan Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin baru-baru ini memberitahu pemuda UMNO akan membuka bilik operasi di Sarawak bersempena pilihan raya negeri yang akan datang. Kenyataan Khairy yang juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO tersebut telah disalah ertikan oleh sesetengah media.
Ujar beliau, bilik operasi tersebut antaranya berfungsi menyelaraskan semua pergerakan pemuda BN dari Semenanjung dan Sabah yang membantu dalam kempen pilihan raya nanti. Berucap pada majlis penutupan program latihan peningkatan kecekapan keselamatan siber di Kuching, Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Putrajaya mengingatkan pengguna internet supaya lebih bertanggungjawab apabila melayari alam siber. Katanya mereka perlu lebih berhati-hati terutama sekali dalam menyalur atau menyebar luas maklumat untuk mengelakkan berlakunya keadaan panik dalam kalangan komuniti cyber. Susulan serangan pengganas di Jakarta, Indonesia pada Khamis lepas, tumpuan keselamatan di negara ini diperluaskan. Ia bukan hanya diadakan di pintu-pintu masuk utama dan bandar-bandar besar, sebaliknya turut meliputi usaha mengekang kemasukan dan penularan ideologi oleh pengganas Islamic State IS. Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Kujat menegaskan semua pihak perlu lebih peka dan waspada akan penularan pengaruh pengganas di negara ini. Kebimbangan beliau lebih kepada golongan belia dan pelajar yang dilihat lebih mudah terpengaruh dengan diayah IS, terutama melalui media-media sosial. Memang saya mengharapkan ibu bapa, pelajar-pelajar, guru-guru dan sebagainya akan sentiasa memantau anak mereka. Sebab ideologi ini kalau dilihat dari segi kesenangannya masuk melalui murid sekolah dan sebagainya amat senang. Jadi kita tak mau kalau ada tingkah laku yang berlainan, karakter, sikap dia. Kalau ada berlainan, suruh tanya dan awasi anak-anak masing-masing. Beliau ditemui pada majlis perasmian Dewan Masyarakat Goa serentak dengan pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional bagi kawasan Bukit Begunan di Seri Aman. Majlis disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Joseph Entulu Blaun. Sebanyak RM25,000 geran projek kecil luar bandar MRP diperuntukkan kepada Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak bagi menjalankan penyelidikan tentang sejarah Kerajaan Banting di Lingga dan Kerajaan Negeri Saribas. Menurut Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg, Kerajaan Banting wujud di negeri ini sekitar tahun 16,000, manakala Kerajaan Saribas wujud sekitar tahun 1450. Jelasnya, sejarah Kerajaan Banting sebelum ini pernah ditulis oleh Robert Pringle dalam bukunya Rajah and Rebel, The Iban of Sarawak under Brooke Rule 1841 hingga 1941. Manakala Kerajaan Negeri Saribas pula terdapat dalam manuskrip syair, Tasilah Cerita Abang Godam dan Temenggung Kader Negeri Saribas. Datuk Amar Abang Johari mahu penyelidikan terperinci dijalankan tentang kedua-dua kerajaan itu untuk didokumentasikan bagi membolehkan generasi muda di negeri ini tahu sejarah asal-usul mereka sebelum pemerintahan Brooke. And we want people to do more, and that will become a reference to future generation so that they know what happened to this area before. Beliau memberitahu demikian pada majlis ringkas penyerahan geran MRP di pejabatnya di Wisma Sultan Tengah, Kuching. Dalam majlis sama, sebanyak RM40,000 turut disampaikan kepada Persatuan Warga Islam Saribas Pewaris. Penerima geran MRP lain ialah Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Cawangan Kuching dan Kelab Rekreasi RTM Kuching yang masing-masing menerima sebanyak RM30,000 dan RM10,000. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg turut mencadangkan agar buaya-buaya di negeri ini diletakkan di pusat perlindungan hidupan liar selain dibunuh pada musim tertentu seperti yang dilaksanakan di Australia dan Amerika Syarikat. Ini berikutan jika populasi hidupan liar itu melebihi manusia, ia boleh menyebabkan konflik antara manusia dan reptilia tersebut. Jelas Datuk Amar Abang Johari, ini dapat dilihat menerusi serangan buaya yang mengorbankan seorang remaja Razima Razali di Santubong pada Isnin lepas semasa sedang berenang bersama rakan-rakannya. Justru beliau bersetuju agar operasi memburu buaya dilaksanakan dengan segera jika ia boleh mengancam nyawa. Ini perlu bagi menjamin keselamatan penduduk serta pelancong yang berkunjung terutama di kawasan Santubong dan Damai. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai serangan buaya di Santubong yang merupakan kawasan peranginan terkemuka di Sarawak. Dalam operasi memburu buaya di Santubong pada Khamis lepas, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Sapuan Ahmad mendedahkan populasi buaya di negeri ini telah meningkat kepada 800 ekor di kawasan Ramsar yang juga berpotensi terlepas ke kawasan kediaman manusia.
Projek penambahbaikan rumah oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Zon Miri di Tudan, Fasa 5 dan Niah di Miri bakal diserahkan kepada pemiliknya pada Isnin depan. Ketua Zon JBPM Zon 6 Miri, Lo Poh Kiong berkata, dua projek di bawah inisiatif strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS ini telah dimulakan pada 6 Januari lalu yang membabitkan kos RM14,000 masing-masing. Bumbung zinc yang lama, yang karat, berlubang pun kita hari ini tukar. Yang tidak termasuk dalam spek, tapi kita tengok ada kos lebih dan ada lebihan duit, kita beli spendek dan kita tukar terus. Dan juga bilik tambahan yang di depan untuk bilik rehat dan juga bilik store. Kita buat juga bilik tambahan. Beliau ditemui semasa mengadakan lawatan projek bantuan membaik pulih rumah Pesara Negeri Sarawak di bawah inisiatif Satu Pesara di Tudan Fasa 5 Miri. Sementara itu, penolong penguasa bomba Pejabat Bomba Zon 6 Miri, Thaddeus Boyenon, yang mengetuai projek berkenaan memberitahu, anggota bomba telah menukar sepenuhnya bahagian rumah yang mengalami kerosakan termasuk membuat sedikit penambahan. Kalau repair rumah ini, banyaklah halangan dia. Banyak kita ahli buka. Saya berterima kasih kepada kerajaan terutama dan lebih-lebih saya banyak terima kasih kepada pihak bomba yang telah berlungkus rumus beberapa hari itu dah hanya bekerja. Lantikan rasmi jawatan Ketua Kampung daripada kerajaan dilihat amat signifikan dan penting terutama dalam kes membabitkan Mahkamah Adat. Menteri Muda Kemudahan Awam Datuk Sylvester Entri Muran berkata, tanpa lantikan rasmi daripada kerajaan, Ketua Kampung akan berhadapan dengan masalah dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan pertikaian adat tradisi. Beliau berkata kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Sijil Lanjutan Perkhidmatan Ketua Kaum Daerah Beluru Bakung di Miri. Bercakap mengenai lanjutan perkhidmatan Ketua Kaum yang belum diluluskan, beliau memberitahu permohonan telah dikemukakan kepada kerajaan negeri untuk tindakan sewajarnya. Merayu kepada masyarakat yang belum dilanjutkan, tolong bersabar sebab ia memakan melalui beberapa proses yang diperlukan supaya pelantikan mereka akan dapat dijalankan dengan sempurna dan dengan itu ianya adalah satu pelantikan yang boleh dibanggakan atau boleh disahkan oleh kerajaan. Seramai 33 orang ketua kampung menerima sijil lanjutan tempoh perkhidmatan Ketua Kaum Daerah Beluru yang akan berkhidmat untuk tempoh selama 2 tahun. Sementara 15 orang ketua kampung dari daerah Beluru juga telah menerima surat pelantikan baharu yang disampaikan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem bersempena program Sejiwa Senada yang berlangsung di Miri baru-baru ini. Kejohanan Yoyo Malaysia 2016 kali ke-11 buat julung kalinya akan diadakan di Bandaraya Kuching pada 3 hingga 5 hari bulan Jun depan. Menurut Menteri Muda Pembangunan Belia Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, ia bagi mempromosikan sukan yoyo di negeri ini. Kerajaan negeri katanya menyokong penuh usaha penganjuran sukan sebegini kerana ia boleh mendorong golongan remaja dan belia ke arah aktiviti yang lebih sihat. Justru beliau akan berbincang dengan pihak kelab Yo Blitz Kuching dan Persatuan Rakan Besnya Sarawak berkenaan membawa sukan itu ke sekolah rendah dan menengah di negeri ini pada hujung tahun ini atau awal tahun depan. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada pihak kelab Yo Blitz Kuching, Persatuan Rakan Besnya Sarawak dan pengurusan Plaza Merdeka di Kuching. Lebih 100 pemain yoyo daripada pelbagai peringkat umur di negara ini dijemput menyertai kejohanan tersebut yang membabitkan 10 kategori. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem menyempurnakan majlis perasmian program Sejiwa Senada bahagian Sibu di dataran Bandar Sibu pada pukul 10.30 pagi. Sementara itu, Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Amar Douglas Ugah Embas merasmikan Biro Wanita Udau Ulu Anyut di Rumah Judin Pako, Spau pada pukul 10.30 pagi. Manakala Menteri Perumahan dan Pelancongan Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Oping mempengurusikan mesyuarat jawatankuasa tertinggi seberkas negeri ke-48 di Wisma Seberkas Kuching pada pukul 4 petang.
Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Faris.